Hai, kami wakil dari Kumpulan 5. So, today we will talk about genetic intervention in life, which is genetic modified organism, iaitu pengubahsuaian genetik. So, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Fisabilillah, Nik Nur Nadia, Hai. Yasmin, Nurul Izzati dan akhir sekali, Felicia. So, mari kita tengok slide yang seterusnya. Okey, di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang GMO iaitu Genetically Modified Organisms. GMO dihasilkan menggunakan kaedah saintifik yang merangkumi rekombinan DNA, teknologi dan reproductive cloning atau dikenali sebagai pengklonan pembiakan. Melalui GMO ini, ia akan mewujudkan kombinasi genes dalam tumbuhan, haiwan, bakteria dan virus yang tidak berlaku secara semula jadi. Jadi dalam reproductive cloning, nucleus is extracted from individual cell untuk diklon dan dimasukkan ke dalam cytoplasm of a host cell. Melalui proses ini, ia akan menghasilkan generasi keturunan yang sama secara genetik dengan individu penerima. Jadi, untuk pengetahuan anda semua, haiwan pertama yang dihasilkan melalui teknik pengklonan ini adalah kambing biri-biri yang bernama Dolly yang lahir pada tahun 1996. Next, we will discuss about advantages and disadvantages of impact GMO on social. Advantage yang pertama adalah melalui GMO ini, lebih banyak makanan yang bernutrisi dapat dihasilkan. GMO foods can be modified so that they provide a complete nutritional profile. So next, multiple vitamins and minerals can be built into the crops as they grown by adjusting the genetic profile of the plant. Okay, sebelum adanya GMO ini, in many parts of the world, masyarakat mengalami masalah kesihatan seperti mengalami buta dan penyakit-penyakit yang lain akibat kekurangan nutrisi dalam makanan seperti kekurangan vitamin A. Jadi untuk mengatasi masalah kesihatan ini, saintis telah menghasilkan golden rice. Contohnya, golden rice ni was engineered from a normal rice to help improve human health. Okay, advantage of impact GMO on sosial juga adalah there is the possibility of an increased shelf life. GMO crops can be engineered to last longer once harvested, which make it possible to extend the distribution life of the food product. Okey, dengan kata lain, untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan poin ini adalah mana-mana lokasi yang mengalami kekurangan makanan boleh menerima makanan berpatutan yang mana dapat memberi manfaat kepada penduduk di sana. The next point pula adalah fewer harmful agents need to be applied to crops. Okey, seperti yang kita tahu, harmful agents ni apabila kita apply to crops, dia akan menyebabkan lebih tahan daripada perosak dan ancaman dari luar. So, untuk memahami apa yang dimaksudkan adalah petani kurang dalam penggunaan racun perosak dalam tanaman mereka yang berpotensi meningkatkan the health benefit of the food. Okay, last but not least adalah the yield product that are found to be safe, di mana selepas saintis menjalankan satu ujian dan penilaian terhadap GMO food dan produk lain, mereka telah mengeluarkan satu statement yang menyatakan bahawa GMO food ini adalah lebih selamat daripada tanaman tradisional for human consumption. Next adalah disadvantages of impact GMO on social. Yang pertama adalah health risk to animal. Data saintifik telah menunjukkan bahawa haiwan yang makan tanaman GM mempunyai kesan yang berbahaya kepada tubuhnya. Jadi, sebagai contoh, tikus yang exposed to GM potatoes and soya mempunyai sperma muda yang abnormal.
Selain itu, cows, goats, buffalo, pigs and other livestock yang mengkonsumsi jagung biotek tertentu menunjukkan komplikasi seperti kelahiran awal, pengguguran, kemandulan dan banyak lagi. Disadvantages yang kedua adalah allergic reactions. Pengubahsuaian genetik dengan menambah protein campuran yang bukan asli dari haiwan atau tumbuhan berkemungkinan akan menyebabkan allergic reaction yang baru di dalam tubuh. Okay, sebagai contoh, penyakit foodborne disease seperti alahan pada soya telah meningkat sejak 10 tahun yang lalu di UK dan USA. Okey, seterusnya adalah disadvantages yang ketiga iaitu new disease. Seperti yang saya dah mention previously, makanan yang diubah suai secara genetik dapat menimbulkan penyakit baru. Okay, memandangkan GM food ini diubah suai menggunakan virus dan bakteria, ada juga kebimbangan situ bahawa perkara ini pasti akan berlaku. Okay, ancaman terhadap kesihatan kita adalah aspek yang membimbangkan dan telah banyak diperdebatkan. Akhir sekali, kesan buruk GMO terhadap sosial adalah tanaman secara GMO akan mempengaruhi protein di dalam badan haiwan. Majoriti tanaman di US adalah berterdaskan dengan tanaman GMO. Tanaman ini kemudiannya diberikan kepada aquaculture untuk ternakan, untuk apikultur dan akan mempengaruhi bahan makanan terhadap protein haiwan. Jadi, bahan-bahan GMO ni terdapat banyak dalam susu, makanan laut, telur dan tisu otot haiwan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada cabaran dan penyelesaian terhadap kesan sosial terhadap GMO. Problem yang pertama ialah keselamatan GMO food pada society sering menjadi tanda tanya. Solusinya ialah pihak berkuasa akan assess semua risiko pada plants and food yang derive daripada GMO products sebelum diorang beri kepada consumer. Masalah yang kedua ialah isu kesihatan yang related dengan GMOs. So, solusinya pihak berkuasa akan membuat review kepada modified plants and food sekiranya terdapat negative impact sewaktu diorang conduct di dalam laboratory. Problem yang ketiga ialah penerimaan GMO product adalah limited kepada beberapa countries. So, solusinya pihak berkuasa akan memberi standard approval kepada countries yang memerlukan GMO untuk encourage community diorang untuk menerima food yang mempunyai GMOs untuk kesihatan mereka sendiri. Problem yang keempat ialah kurangnya pengetahuan tentang GMO. So, solusinya pihak berkuasa telah conduct public education on GMO biotechnology dalam kalangan community melalui social media. Korang pun tahu kenapa? Sebab social media merupakan one of effective and powerful socialization media. Here are all references that we use for impact of GMO on social. That's all from us. Thank you. Bye.